Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, apa khabar kepada pelayar-pelayar Sofa Sinar sekalian. Alhamdulillah kita bertemu sekali lagi dalam episod yang seterusnya dan saya harapkan anda berada dalam keadaan sihat sejahtera hendaknya di samping keluarga tercinta, keluar mencari rezeki, bawa balik ke rumah. Itu semua kepayahan dan kesusahan yang perlu kita semua alamilah dalam untuk mencari rezeki. Namun dalam kepayahan kita mencari rezeki itu, ada segelintir insan yang mengambil kesempatan di atas kebaikan kita dan cuba untuk memanipulasi, menipu sampai ada insan yang terduduk, berpenat lelah mencari wang untuk keluarga tetapi ditipu. Ini yang kita nak kongsikan pada hari ini, penipuan perniagaan bersama dengan tetamu kita yang kita dah selidik latar belakangnya dan dapat tahu yang saudara kita ni telah pun ditipu. Siapakah gerangannya? Saya perkenalkan Fadil. Fadil Abdul Rahim, seorang anak muda yang mempunyai perniagaan tetapi ditipu dan akibatnya dia terduduk. Okay? Dan mula untuk mengumpul kembali wang yang telah pun hilang tu, dan proses menuntut kembali tu bukannya mudah kan. Bila kita dah once kita dah bayar kepada orang tapi akhirnya kita ditipu, dan itulah yang kita nak kongsikan pada hari ini dan kita nak bongkar pada hari ini, yang kita nak selidik pada hari ini, bagaimana dia ditipu dan mengapa boleh jadi begitu, dan apakah sebenarnya kita nak cungkil perasaannya untuk kita kongsikan bersama dengan anda semua, penonton-penonton Sofa Sinar sekalian. Okey, jadi kita bersama dengan saudara Fadil Abdul Rahim. Apa khabar Fadil? Alhamdulillah baik. Apa khabar Rahman? Saya alhamdulillah, Okey, Fadil, okey, hari ini kita nak cakap tentang kes yang berlaku pada Fadil sendiri. Ini kes sebenar ni, kes sebenar yang berlaku pada Fadil, yang saya rasa boleh jadikan iktibar kepada bukan saja saya tapi juga pada ratusan ribu penonton yang menonton pada hari ini. Okey, bagaimana dia boleh bermula sebenarnya Fadil? Okey. Saya bermula, sebelum saya bermula dengan perniagaan yang saya lakukan sekarang ni, saya terangkan dahulu bahawanya perniagaan utama yang saya lakukan ialah event dan juga exhibition lah. Jadi kita semua sedia maklum dalam pandemic season ni, event ataupun event organizer adalah satu industri yang mati. Jadi kami telah putus pendapatan. Jadi sebelum saya pindah ke perniagaan yang baru ni, kami menggunakan dana yang terkumpul yang mana kami dapat earn sebelum ini. Jadi kami masukkan ke dalam syarikat yang baru ini, iaitu sebagai supplier PPE medical supply. Okey. Supplier PPE medical supply ialah sekarang itu yang dicari oleh ramai orang kan. Betul. Terutamanya apa frontliner apa semua kan. Betul. Okey. Kemudian macam mana Fadil boleh boleh saya nak sebut pun saya macam risau nak sebut tapi kena sebut jugalah. Ditipu ni. Semasa saya melakukan perniagaan yang baru ni, saya mendapati merupakan satu perniagaan yang baiklah pada waktu pandemik ni. Tapi apa yang saya boleh lakukan, saya pun tak boleh nak elak ditipu oleh seorang insan yang bergelar Datuk yang mempunyai sebuah syarikat yang dia menggelarkan syarikat dia sebagai pembekal sarung tangan getah untuk medical use. Okay, which is dia memaklumkan kepada saya bahawasanya dia memiliki kilang bagi membuat sarung tangan getah tersebut. Jadi kita sebagai seorang ahli perniagaan, apa-apa perniagaan yang kita lakukan, apa-apa sekalipun perniagaan yang kita lakukan, mestilah ada atas dasar kepercayaan. Jadi sebelum saya melakukan pembayaran, apa yang saya lakukan ialah first kali selalunya yang saya lakukan ialah saya cek tentang personality ataupun background director tersebut ataupun person in charge tersebut. Contohnya Datuk ni lah. Jadi beliau pun ada menunjukkan saya sertifikat Datuk Seri beliau. Beliau menunjukkan saya video-video yang direka oleh beliau sendiri untuk memanipulasikan saya ataupun untuk meyakinkan saya bahawasanya dia memang betul-betul ada kilang tersebut. Tapi pada waktu itu saya tak tahu ini adalah semuanya edit, rekaan semata-mata.
Hanya selepas itu saja baru saya tahu bahawasanya saya telah ditipu. Jadi ini betul-betul memberi kesan dan impak yang kuat kepada saya, keluarga saya dan juga rakan kongsi saya, yang mana kita menggunakan modal daripada existing business kami, yang mana ibarat kami mempertaruhkan segala-galanya di situ. Jadi dengan modal yang kami ada itu, kami mempunyai connection klien yang tersendiri. So klien pun dah yakin dengan kami, dah bersetuju untuk mentandatangani kontrak dengan kami. Jadi ini amat memberi kesan yang besar kepada kami, yang mana kami hilang kepercayaan klien dan dalam pada masa yang sama kami juga hilang dana. Sakit tu Ya, Fadil. Betul-betul sakit lah waktu pandemic season ni, yang mana kita pun tak cukup makan, tak cukup pakai. Kita letak 100% dekat situ untuk membina peluang penjanaan income yang baru, tetapi gagal. Walaupun sakit tapi Fadil tetap mengukis senyuman kat situ. Betul. Sebab dalam bisnes, untung dan rugi itu adalah perkara biasa. Tapi kalau kerugian disebabkan masalah teknikal dan masalah yang normal, kami faham. Tapi ini adalah disebabkan penipuan. Jadi memang betul-betul down. Down dan susah nak terima lah sebenarnya kan. Betul. Okey, macam mana Fadil boleh detect sebenarnya dia ni seorang penipu? Okey, perkara ini saya saya merasakan diri saya telah ditipu selepas beberapa kali Datuk telah gagal melakukan delivery barang tersebut. Dia memusing-musingkan cerita dengan pelbagai alasan yang diberi, dan saya serta klien saya telah dibiarkan menunggu selama 4 hari 4 malam berterusan di warehouse klien saya. Jadi perkara ini betul-betul memusnahkan reputasi yang saya dah bina selama bertahun-tahun dengan klien saya. Musnah begitu saja dalam sekelip mata disebabkan penipuan yang dilakukan oleh dia. Macam mana Fadil boleh tahu yang dia ditipu? Maksudnya 4 malam tu macam mana boleh detect pula? Sebab barang tu tak sampai-sampai. Dia cakap barang tu dah bergerak daripada Perak menggunakan kontena. Kalau kita fikir logik, kontena bawa slow macam mana sekalipun daripada Perak takkan mengambil 1 hari untuk sampai di Kuala Lumpur. Dari Perak ke KL lah? Yes, Okey. betul. Okey. Oh, masa tu baru sedar lah. Masa tu saya dah rasa saya memang ditipu. Saya dah rasa dia memang tak ada barang, tapi dia cakap ada barang. Dia memutarkan keadaan dengan memberi alasan yang tak munasabah. Seperti driver berhenti rehat lah, tiba-tiba barang di hijack lah. Alasan-alasan yang tak munasabah yang tak akan keluar daripada seorang ahli perniagaan yang diketahui oleh orang ramai ataupun yang mempunyai reputasi yang besar. Dia ingat kita baru buat perniagaan semalam. Betul. Kita dah lama dalam industri kan. Betul. Maksud Betul yang saya maksudkan. okey. Maknanya dia, bila dah tahu ditipu tu saya teringin nak tahu macam mana intonasi suara Fadil bila telefon dia tu. Saya masih positif lagi pada masa tu. Saya masih memberi kepercayaan kepada beliau untuk beliau selesaikan. Sebab benda ni dah berada di akhir stage untuk saya lengkapkan deal tu, yang mana tinggal deliver sahaja. Kita dah lepas proses pembayaran, kita dah lepas proses agreement dan sebagainya. Maksudnya sekarang tunggu barang sampai sahaja. Which is tunggu barang sampai tu adalah due date yang diberikan oleh pihak Datuk tersebut. So saya masih beri peluang kepada Datuk tersebut untuk memberi barang tersebut dalam masa yang terdekat. Walau bagaimanapun, selepas tu beliau gagal lagi dengan memberi alasan yang tak munasabah lah. Dan seterusnya, beliau marah saya melalui talian WhatsApp. Beliau cakap, kita tak bolehlah nak layan klien macam you apa semua, tak reti sabar dan sebagainya. Yang mana tak boleh diterima akal, kita dah beri masa dan due date itu sendiri yang di-provide oleh
Datuk tu Dia sendiri. yang bagi dia duit? Yes, betul. Jadi dia marah saya, dia nak pusing cerita lah. Dia marah saya, dia cakap dia akan melakukan refund. Okey. Pada last minute, dalam keadaan dah macam tu. Yang paling tak malam tu lah? Ha. Okey. Dalam keadaan macam tu, dia tiba-tiba nak refund, tapi dia tak melakukan refund on the spot. Dia cakap, dia company besar, memerlukan sign director dan sebagainya. Jadi perkara ni akan ambil masa. Okey, saya tak kisahlah benda tu. Tapi cuba kita fikirkan balik pada masa tu, saya dengan klien saya, apa yang saya perlu jawab dengan klien saya? Tiba-tiba kena refund. Jadi benda ni amat-amat memberi impak negatif pada saya, perasaan saya lah, diri saya lah. Saya rasa kadang-kadang tu macam nak putus asa juga. Tapi masa tu perbualan Fadil dan juga Datuk Seri tu adakah didengari oleh klien? Yes, betul. Saya mengambil langkah yang selamat pada masa itu adalah berterus terang dengan klien saya. Dengan cara saya menunjukkan segala transaksi, segala perbualan saya transparent lah, so dia faham keadaan yang sebenar. Dan reaksi dia? Reaksinya, dia tak salahkan saya, dia boleh terima, tapi itulah, kepercayaan dah tak ada lah. So klien tu pun you bagi refund balik kat dia lah? Ya, saya refund kepada klien tersebut dengan duit simpanan sendiri. Berapa tu dia boleh share? Dalam puluhan ribu ringgit. Tapi duit yang dah dilabur dan leburkan tu tak dapat balik lagi? Tak dapat balik. Saya ada juga berusaha mengambil tindakan undang-undang dengan membuat laporan polis, dan saya juga ada membuat aduan kepada PPIM juga dalam pada masa yang sama. Kemudian apa tindakan mereka? Tindakan mereka sekarang ni disebabkan dokumen yang saya submit semua adalah bukti yang lengkap. Jadi perkara ini akan mengambil masa untuk pihak polis dan juga pihak PPIM mengambil tindakan susulan yang seterusnya lah. Dia ni saya percaya Fadil bukan masa yang pertama rasanya ni kan? Saya pun percaya saya bukan masa yang pertama, sebab melalui kenalan-kenalan yang saya kenal dan juga melalui beberapa grup di Facebook, di WhatsApp group, yang mana semua ahli-ahli tersebut adalah orang-orang yang melakukan perniagaan PPE supply juga, which is glove, face mask dan sebagainya. Mereka juga mempunyai pengalaman yang buruk dengan orang yang sama. Jadi diorang pun sama jugalah buat report Saya polis dan percaya sebagainya. diorang pun membuat laporan polis dan juga membuat aduan dan sebagainya, tapi saya tak pasti kenapa Datuk ni masih lagi boleh berjalan dengan aman dan tenang. aman dan tenang. Okey. Maknanya ramailah mangsa penipuan dia ni sebenarnya. Saya berani cakap bukan saya seorang lah. Terdapat orang-orang di luar sana juga yang telah ditipu. Okey. Tadi Fadil kata yang dia ada office sendiri. Kan? Betul. Macam mana dengan staff-staff dia lain? Dia tak ada staff. Sepanjang saya jumpa ataupun meeting dengan beliau, saya hanya berjumpa dengan beliau diri sendiri, isterinya yang digelar sebagai Datin, dan juga personal bodyguard beliau serta driver beliau. Ke mana-mana saya meeting dengannya, jumlah keseluruhan saya berjumpa dengan beliau adalah sebanyak 5 kali. So sepanjang perjumpaan saya ni, saya hanya berjumpa dengan orang-orang ni saja. Personal bodyguard dia, driver dia dan Datin, isteri dia. Okey, saya pun tak pasti nak panggil dia ni beliau ke ataupun dia, sebab beliau ni untuk orang yang dihormati saja. Betul. Jadi bila dah buat macam ni memang saya rasa tak layak lagi digelar sebagai beliau. Tapi Fadil masih lagi menggunakan penghormatan tersebut kepada Datuk Seri ni. Itu pun kurang pasti sama ada dia betul ke tidak Datuk Seri tu. Saya tak pastilah sebab saya tak berkemahiran dalam bidang tersebut. Tapi apa yang saya tahu sepanjang perjumpaan saya dengan dia, dia memang ada menunjukkan gambar dia mendapat Datuk Seri, sertifikat dia mendapat Datuk Seri,
Jadi perkara-perkara ini saya dapat tahu cara yang dia lakukan ini adalah hanya untuk mendapat kepercayaan dan keyakinan daripada saya saja. So maksudnya selepas saya buat transaksi, masa tu lah baru keluar warna diri dia yang sebenar. Warna sebenar kalau kita boleh istilahkan sebagai conman lah kan. Yes, betul. Okey. Family cakap apa Fadil? Saya alhamdulillah walaupun dalam keadaan yang terdesak, sempit sekarang ni, isteri saya, family saya sentiasa memberi sokongan dan kata-kata semangat kepada saya lah agar tidak terus give up. Dah ada anak? Saya dah ada anak dah. Dah ada 2 orang. Dua-dua masih kecil lagi. Itu yang lagi memberatkan lah. Allah, saya tak boleh. Tapi saya anggap itu rezeki lah daripada Allah. Cuma sekarang ni kita faham lah, masing-masing mempunyai kesempitan dan masalah masing-masing. Keluarga mak ayah pun cakap apa tak? Ada komen apa tak? Saya punya parents saya hanya berkata benda dah jadi, kita pun tak boleh nak buat apa-apa. Kita pun tak boleh nak perbaiki. Jadi apa yang kita boleh buat, jangan mudah mengalah, teruskan usaha, rebuild baliklah. Rebuild baliklah perniagaan dengan untung yang banyak sebelum inilah. Yes, kan? betul. Maknanya copy paste formula yang sama. Formula yang sama, start balik daripada bawah. Tapi susah. Dalam waktu yang sekarang ni amat susah. Tapi saya percaya bila saya dengar Fadil bercerita ni, saya tahu dia seorang anak muda yang gigih dan cekal dalam menghadapi sebarang orang kata dugaan dan cabaran sebagai seorang ahli perniagaan. Tak begitu Fadil? So lepas ni apa Fadil punya tindakan kepada Datuk Seri ni? Tindakan saya seterusnya adalah saya sedang menunggu keputusan daripada pihak polis, menunggu keputusan kes yang mana sekarang ni pihak polis sedang mendapatkan pengesahan daripada pihak-pihak yang berkaitan sebelum melakukan tangkapan. Maknanya polis masih lagi menyiasat kumpul bukti lah. Yes, betul. Tapi kabarnya saya tadi sempatlah berbincang dengan Fadil off air. Dia ni juga sebenarnya ada perniagaan haram lain yang di luar. Yes, betul. Berdasarkan maklumat yang saya dapat daripada PPIM, beliau Datuk ini juga terlibat dalam beberapa perniagaan judi online, beberapa perniagaan along. Saya faham dia satu orang yang panjang akal lah, bukan orang yang biasa juga. Jadi dia pun pandai dalam bidang-bidang ni. Cuma itulah saya harapkan at the end of the day ada satu peradilan lah bagi saya. Puluhan ribu bukan angka yang sedikit. Namun begitu Fadil masih lagi mampu tersenyum. Kita doakan semoga Fadil berjaya kumpulkan balik modal tersebut dan dapat daripada insan yang telah menipu Fadil ni. Dan kita doakan juga kepada anda di luar sana yang sedang menonton supaya jangan mudah terpedaya dengan janji-janji manis dan kata-kata yang penuh suci murni sebenarnya daripada insan-insan ni. Boleh jugalah saya sendiri pun ni sebenarnya kata-kata ni nasihat untuk diri saya juga sebenarnya supaya tidak mudah percaya dengan kata-kata orang semua yang menyebabkan kita tersungkur di kemudian hari. Okey. Jadi saya rasa itu saja yang boleh kita kongsikan pada hari ini dalam Sofa Sinar. Fadil, ada kata-kata lain yang nak disampaikan kepada penonton? Nasihat saya kepada semua penonton ataupun ahli perniagaan yang sedang menceburi bidang PPE supply, sama ada di dalam glove, face mask dan sebagainya semasa COVID ataupun pandemic season ni, janganlah sambil lewa menandatangani sebarang agreement dengan supplier ataupun pihak pembekal yang belum ada transaksi ataupun track records serta mempunyai surat dan latar belakang yang legit mengenai saluran yang betul. Padat, ringkas dan tepat.
yang boleh kita gunakan nasihat tersebut untuk kita sama-sama ambil iktibar dan jadikan pengajaran dalam kehidupan kita. Okey, terima kasih kepada semua kerana menonton Sofa Sinar. Kita jumpa lagi di lain siaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.